Hai korang, terima kasih kepada korang semua yang concern yang tanya mana Alif Busu, mana kenapa tak keluar video baru semua. Dan sebab semalam aku dah dibebaskan ataupun dah diikat jamin oleh kawan aku. Dan untuk yang dah tahu, mungkin dah tahulah kot kes yang telah melibatkan aku, dan aku telah pun ditahan dan telah pun memberi penjelasan tentang satu video berhubung dengan Jekyll, yang di mana di dalam laporan ataupun aduan tersebut menyatakan bahawa di dalam video tersebut aku ada membuat fitnah di dalam video tersebut. Dan pada malam aku cerita sikit secara general sebab dah nak berbuka dan ada banyak benda yang kita kena selesaikan. Dan aku pun tak nak banyak bercakap sebab benda ni masih lagi dalam siasatan di bawah Section 233 SKMM. Jadi pada malam 16 hari bulan hari tu pukul 1 pagi, pukul 1 around 1 to 2 AM, aku dapat call daripada polis yang menyatakan bahawa ada report atas aku dan mereka perlu berjumpa dengan aku lah. Tapi masa tu dia orang pergi ke Kota Damansara dan itu adalah alamat rumah akak aku. Dan mereka kata dia ada dua alamat. Dia ada Kota Damansara dengan dekat rumah mak aku dekat Jengka Pahang. Sebab rumah aku ni dia orang tak ada alamat. Jadi aku kata sebab masa tu aku tak tahu ni adalah betul ke tak. Tapi bila dia kata Jekyll, aku sebenarnya dah aware dengan benda ni lah. Jadi apabila dia cakap tentang benda tu, dan aku kata boleh nak jumpa tapi tak boleh nak jumpa kat tempat awam lah. Jadi kita jumpa kat balai polis. And then pergilah dekat balai polis Damansara Damai. Long short story semua, aku di escort pergi ke balai polis Dan Wangi. Dan dekat situ aku telah membuat satu, bukan lagi lah sebab masa tu sampai dalam pukul 3 ke 4 pagi macam tu, dan pegawai untuk membuat keterangan tu tak ada. Dan aku kena tunggu pada hari esok. Dan aku dibawa ke lock up di Gari kerana prosedur macam tu di Gari. Dan juga telah di lock up kan bersama suspek yang lain, pakai baju purple, pakai baju lock up, dan tanpa mengetahui aku ditahan dengan section berapa, tak tahu masa tu. Dan even pegawai polis dekat situ pun tak tahu tentang kes aku ni. Aku ditahan dua orang, ada satu lagi kawan aku ditahan atas kes kerana komen dia dekat Facebook Jekyll tersebut. Dan apabila aku tahu yang aku kena macam tu, jadi tertanya-tanya lah, jadi kenapa aku kena sampai macam ni, kenapa apa salah aku. Maksudnya dalam video tersebut dah berulang-ulang kali aku menengoknya dan melihatnya tak ada salah. Jadi bila dah beri keterangan, aku dah beri keterangan. Di dalam keterangan tersebut aku pun telah nyatakan bahawa aku tidak menyentuh mana-mana individu dan mengaibkan diorang dan berniat untuk memfitnah. Tak ada langsung. Di dalam video tersebut hanya aku bercerita tentang apa yang aku rasa dan pendapat peribadi aku tentang isu semasa. Dan apabila aku diperlakukan sebegitu, aku sedih sebab aku sebagai rakyat biasa, aku netizen dan aku macam korang semua. Aku hanyalah orang biasa. Aku membuat YouTube dan itulah saluran aku untuk menyuarakan pendapat aku dan pendapat orang ramai yang mereka rasakan betul tapi mungkin mereka tak ada medium dan mereka meminta aku untuk aku sampaikan suara mereka. Dan perkara tersebut bukannya berbau hasutan ataupun provokasi, tak ada langsung. Tak ada langsung dalam video tersebut, korang boleh tengok. Dan video tu tak lagi dipadam pun lagi sebab aku yakin aku tak bersalah dan kes ni masih lagi disiasat. Jadi di manakah hak aku sebagai seorang YouTuber, sebagai seorang yang mengulas tentang isu semasa, kerana ini adalah sebahagian daripada kerjaya aku. Aku mengulas tentang isu semasa dan berkaitan fakta yang telah diberikan, dan itu adalah pendapat peribadi aku. Jadi kalau rasa disebabkan benda ni boleh mematahkan semangat aku, tak langsung mematahkan semangat aku. Malah bila aku di lock up kan, dipenjarakan, belum dipenjarakan, di lock up kan tu, dan laptop aku dirampas, barang-barang equipment aku seperti cap dan juga baju aku semasa buat video tersebut dirampas. Dan yang paling sedih, laptop aku dirampas. Sebab kalau laptop aku dirampas, macam mana aku nak buat content? Macam mana aku nak continue untuk membuat a part of my life? Faham tak? Aku bukan sedih sebab aku kena macam ni. Aku sedih sebab kenapa tak boleh bersuara ke rakyat semua ni?
Kenapa sebab aku bersuara pasal anda membuat macam ni. Maksudnya ramai lagi orang bersuara tentang ni. Dan kenapa saya yang anda membuat benda macam ni lah. Maksudnya kenapa channel aku yang kena report. Dan kalau tengok dalam video tu tak ada masalah. Memang tak ada pun aku provoke ke aku nak cakap apa-apa yang menghina ke. Aku just cakap apa yang berlaku dan aku mendedahkan benda yang berlaku. Dan aku sedih sebab laptop aku kena rampas. Aku tak boleh nak buat video. Ni pun video aku buat guna handphone. Kalau boleh tak sedih ke apa sebab benda ni pun dah jadi. Jadi aku just nak beritahu dekat korang yang macam it's not fair for me. It's not fair as the netizen untuk diperlakukan sebegini. Dan kalau rasa ianya boleh melumpuhkan semangat aku, tak. Aku lagi makin berkobar-kobar untuk menjadi seorang yang lantang bersuara dan bercakap benda yang betul. Dan kalau ianya tak boleh diterima, that's it. Itu bukan masalah aku. Dan belajarlah untuk terima pendapat dan juga pandangan daripada netizen kerana bukan selalunya kita betul. Dan tak semestinya aku betul. Kadang-kadang aku bagi pendapat peribadi pun taklah sebetul yang tu. Tapi aku tak pernah menghina, aku tak pernah mengaibkan mana-mana pihak. Apa yang aku katakan itu adalah tentang isu semasa yang keluar. Jadi aku as a YouTuber mestilah aku keluarkan konten-konten yang sedemikian. Dan tak ada kaitan, aku tak ada kaitan kekeluargaan, aku pun tak kenal siapa kau. Dan kenapa kau buat macam ni dekat aku? Dan aku harap korang semua doakan aku masih lagi disiasat supaya kes ni digugurkan kerana ianya sangat minor dan aku tak rasa pun aku ada buat salah dalam video tersebut. Dan aku mohon doa korang semua, doakan supaya perjuangan ini terus berlangsung supaya aku ditabahkan hati, supaya aku dipermudahkan segala urusan. Jadi kalau korang di tempat aku, kau mesti akan mesti tegakkan pendirian kau lah. Aku sejenis orang yang berpendirian. Apa yang aku cakap tu betul dan aku tak rasa pun apa yang aku cakap tu salah. Dan apakah pandangan anda? Kalau korang ada pengalaman macam ni ke apa ke, boleh komen dekat bawah. Dan aku disebabkan aku kena benda macam ni, aku harap orang dekat luar sana tu tak takut untuk suarakan pendapat korang. Kerana kita bebas untuk bersuara selagi ianya tidak melanggar apa-apa. Kalau betul video aku melanggar polisi, ataupun dalam aku punya video tu bercakap tentang sesuatu yang menghasut ataupun menghina, awal-awal lagi video aku dah kena take down dan strike oleh YouTube. Dan YouTube sebenarnya telah diselir oleh SKMM. Jadi kalau SKMM pun membiarkan video aku tu boleh publish dekat YouTube, maksudnya video aku tak ada masalah lah. Dan tak ada masalah, video aku tak ada masalah, tak ada. Yang komen tu adalah komen netizen. Dan netizen ada hak untuk memberi pendapat mereka. Dan ianya bukanlah bersikap pribadi ke apa. Itu adalah komen mereka dan pendapat mereka. Takkanlah kita duduk diam dan tengok saja isu tu dan tak boleh cakap apa-apa. Macam tu. It's not fair. It's not fair at all. Dan kepada korang semua, setakat ini je. Nanti aku akan buat video lagi untuk mengenal korang. Aku telah pun dijamin, ini surat jamin. Dan ini adalah surat rampasan. Kalau korang boleh tengok kat sini, antara barang-barang yang dirampas. Dan aku pun tak nak isu ni berpanjangan ke apa sebab ianya melibatkan career aku. Tapi aku seorang yang berpendirian. Maksudnya kalau aku kata aku betul, aku yakin aku betul. Maksudnya kalau aku salah dan aku perlu dibuktikan salah lah, barulah boleh proceed case ke mahkamah ke apa. Dan kepada korang semua yang sokong aku tu, terima kasih. Dan don't worry, aku akan upload je video. Pakai phone pun pakai phone lah. It's not about me. It's about korang semua dan netizen dekat luar sana. Kalau aku tak suarakan apa yang korang rasa, macam mana? Maksudnya apakah channel yang korang ada selain daripada ni? Mungkin disebabkan perkongsian aku ni ramai kat luar sana yang kena dah pun ataupun dah disiasat, tapi mungkin mereka tak berani suara. Tapi bukan aku apa yang aku rasa betul is betul. Nanti yang cerita dalam lockup semua tu nanti aku cerita the next video. Setakat izin saja dalam video ni. Aku pun tak berniat untuk buat panjang ke apa sebab benda ni baru lagi. So aku pun dalam keadaan yang masih lagi mengumpul kekuatan untuk buat the next step selepas ni. Apa yang aku perlu buat ke, sama ada aku perlu ambil peguam ataupun ambil tindakan civil ke, I don't know. Maybe we'll see. Tengok sejauh mana kes ni. Dan terima kasih kepada korang semua. Terima kasih banyak-banyak sebab
tremendously menyokong aku daripada apa yang Nadia upload dekat dalam YouTube semua. Dan terima kasih korang. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana sokong aku. Baik korang. Selamat berpuasa.